Mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wan niyyatu bil qalbi bil ijma'i li'annaha al-qasdu fala yakfi an-nutqu ma'a ghaflatil qalbi bil ijma'i wa fi sa'il abwabi kadzalika. Wan niyyatu bermula niat tu ialah khabar, bil qalbi ialah dengan hati. Bil ijma'i ay bil ijma'il ulama, dengan ijma' ulama. Niat tu ialah perbuatan hati. Li'annaha al-qasdu, kerana bosnya ia niat tu ialah qasdu, qasad. Ilat keadaan niat tu ialah dengan hati tu. Illatul likauni niyati bil qalbi ialah dengan hati. Kerana niat ni bukan lafaz, ialah qasad, mahu, nak, tuju hati, tasmimul qalbi, tekad hati tak? Dalam kata wal qasdu la yakunu illa bil qalbi, bermula qasad tidak adalah ia qasad melainkan dengan hati. Nak, dia bukan ada bahasa nak ni, cuma kita boleh membahasakan dia. Kita boleh nak zahirkan, nak nyatakan dengan bahasa niat ni, tapi dia bukan bahasa. Fala yakfi, maka tidak memadalah. An-nutqu tidak memadalah oleh bertutur, tidak memadalah bertutur ma'a ghaflatil qalbi, serta lalai hati. Tidak mada pada sah niat tu, bertutur serta lalai hati. Dah. Lalai tu bukan kerja hati dah, bil ijma' dengan ijma'. Wa fi sa'il abwabi, dan pada baki segala bab-bab. Kadzalika. Dan pada yang lagi tinggal daripada bab-bab ni, selain pada bab semayang tak? Kadzalika tadi ay la yakfi bin dzal yakfi an-nutqu ma'a ghaflatil qalbi, tidak memadalah oleh bertutur serta lalai hati. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la yadurru an-nutqu, dan tidak memberi mudaratlah an-nutqu, tidak memberi mudarat bertutur, bi khilafi ma fil qalbi, dengan menyalahi bertutur tadi pula. Wadzalika nutqu tu mutalabbisun, bersepakat ia, bi khilafi ma, dengan menyalahi ma fil qalbi, barang hati. Dalam keadaan tu tidak mudarat bertutur, dalam keadaan bertutur tu menyalahi barang dalam hati. Mana yang diiktibar ialah ma fil qalbi. Kalau dia zuhur jadi zuhur, walaupun disebut asar, tapi nak di hati dia tu. Terpakailah niat, terpakailah sembahyang zuhur dia tu. Mana misal ka'an qasada as-subha wa sawaqa lisanuhu ila adh-dhuhri. Ka'an, seperti bahawa qasad ia musalli tu as-subha, akan subuh, dia nak sembahyang subuh ni, dia mau qasadlah subuh. Tiba-tiba dalam talaffuz bin niat tu wa sabaqa lisanuhu, dan terlancarlah lidahnya tu, al-musalli ila adh-dhuhri, kepada zuhur, musalli fadhu adh-dhuhri 4 raka'atin, Allahu akbar, dalam hati subuh. Lepas tu kita kata apa faedah talaffuz bin niat ni? Talaffuz bin niat ni nak mengingatkan hati.
Kadang-kadang jadi juga lain. Memanglah alasan asal itu nak menolong lidah akan hati. Tapi barangkali satu ketika tersasul, tersilap, sebut hal lain, niat lain, mana yang diiktibar tu ialah di hati. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yundabu an-nutqu bil manwiyyi, disunatkan bertutur bin manwi, dengan yang diniatkan. Mana bil manwi, apa yang dia nak kehendak nanti, dia nak qasad tu, dia tutup siap-siap. Benda apa yang dia nak? Nak apa? Nak semayang. Semayang apa? Subuh. Sunat ditutur bin manwi. Qubaila takbiri, bertutur tu. Qubaila takbiri, dahulu sedikit daripada takbir. Baca qubail lah, baca dengan wazan tasghir. Fu'ail, mana qubail, zarah ni nak mansubun ala dharfiyah, nasa atas zarah ni, tapi baca dengan tasghir. Qubail takbiri, bertutur tu dahulu sedikit daripada takbir. Ilat pada kata yundabu tu, liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolonglah oleh lidah al-qalba, akan hati. Sebab lidah ni ada juga tempat-tempat dia boleh tolong hati kita. Seperti kalau kita nak bagi ingat di hati, nak mengapai apa-apa ke, sebut dengan lidah bagi banyak-banyak. Sebut, lekat di hati. Yang tu ada juga peranan lidah, boleh lekat di hati. Atas jumlahnya, lidah ni boleh tolong hati kita. Walaupun kadang-kadang tersasul lidah dengan hati. Cakap hal lain, tapi qasad lain, barangkali jadi. Tapi atas jumlahnya boleh kata lidah ni tolong hati. Kalau tanya kita, bukankah tiap-tiap benda yang kita ucap tu terbit di hati dulu? Tiap-tiap benda kita ucap main pada hati tak? Macam mana pula lidah tolong hati? Ialah sini bab tolong menolong tak? Sebab tu kata liyusa'ida tu wazan sa'ada yusa'idu, fa'ala yufa'ilu, bab tolong menolong. Kadang-kadang hati tolong lidah. Hati dululah baru lidah sebut. Kadang-kadang nak kemas hati tu bila lidah dulu. Mudah nanti kita niat nanti bila lidah sebut dulu, supaya tersusun apa yang kita nak. Mana tu dia kata liyusa'ida, wazan musyarakah, tolong menolong. Kadang qailulah kita tu dapat tolong mata kita, otak kita segak jaga malam dengan sebab ada qailulah. Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Kita minta tolong kamu dengan tidur qailulah tu untuk berjaga beribadah pada malam. Ista'inu bis sahur, dan minta tolong kamu dengan makan sahur tu, dengan makanan lah, dengan sahur sendiri tu. Ala siyamin nahar, atas puasa siang hari. Tengok tu, kita tolong kita, badan kita tolong kita, lidah kita tolong hati kita. Kadang tidur tu kita yang tidur tengah hari qailullah, tapi dapat tolong segak badan kita berjaga malam beribadah. Tengok anggota, sama-sama anggota, dia boleh tolong menolong. Jadi bila qailullah tu, ada ni perasaan juga tu.
jaga ni dia kena segak tu ruh kita, perasaan kita, badan kita. Mana boleh lidah tolong hati. Boleh timbal balik, hati boleh tolong lidah balik. Bila hati tu betul, cakapan kita tu betul elok. Kita kata liyusa'ida, tolong menolong tak? Sini lidah nak tolong hati. Orang tanya kita lagi, bukan kata niat ni dia tak ada bahasa ke? Macam mana pula kita boleh talafuz dengan niat? Ya, memang niat tu dia tak ada bahasa, qasad bukan ada bahasa. Tapi boleh kita membahasakan kehendak. Sebab tu orang tanya kita, nak makan apa? Nak apa? Nak tu. Lepas tu kita buat ayat lah. Susun kata-kata. Nak zahirkan kehendak hati. Ya, boleh. Hak ni susun kehendak hati dulu. Susun dulu kata-kata tu. Main bila kita takbir nanti, benda tu lah kita nak ni. Nak apa? Nak semayang. Semayang apa? Fardu. Fardu apa? Maghrib. Ikut imam. Tu. Sedangkan niat sendiri itu bukan ada bahasa dia. Bukanlah hasil hadis nafsi. Niat. Bukan kata-kata hati, dia niat kehendak hati. Kata mu'allif rahimahullah, lagi pula iblis ni banyak akhir zaman ni, banyak. Jalan-jalan nak merosak kita ni banyak. Jadi kita banyak kena cari bantuan nak menolong, mudah kita niat. Itulah maksud kita kata sunat bertutur supaya apa? Menolong talafuz berniat tu akan melalui apa yang kita niat nanti. Lagi ilat lagi wali annahu, dan kerana bosnya ia an-nutqa tu bertutur dengan niat tu, talafuz berniat tu ialah ab'adu, terlebih menjauhkan, terlebih jauh anil waswasi, daripada waswas. Kalau kata kita tu hak duk niat tu jadi wah-wah. Wah-wah tu pasal diri dia tak faham niat ke. Dia tak faham kata niat tu hadisun nafsi tu jadi wah-wah. Dia faham molek, faham gelok tak apa. Habis. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, walau aqqaban niyyata bilafzi insya'allahu aw nawaha wa qasada bidzalika at-tabarruka aw anna al-fi'la waqi'un bi masyiatillahi lam yadurra aw at-ta'liqa aw atlaqa lam yasihha lil munafati. Walau aqaba, dan jika mengiringi ia seorang tu, al-musalli tu, an-niyata akan niat. Niat tu disebut apa? Bilafzi insyaallah, dengan lafaz insyaallah. Usalli pada maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala insyaallah. Sambung siap. Itu disebut insya-Allah. Dalam niat tu. Dan mengiringi dengan lafaz insya-Allah. Au nawaha, atau meniat ia akan masyiatillah tadi. Dengan kehendak Allah tu niat. Nawaha al-masyiah. Saya tengok dalam tu, walau aqaba niyyata ay wa insyaallahu laisa mubtilan lis-salati li'annahu qabla in'iqadiha li'annaha la tan'aqidu illa bitakbir. Apa cari rabih? Au nawaha, ataupun meniat akan masyiah tu, akan kehendak Allah tu. Wa qasada bidzalika, dan maqsad ia musalli tu, mengendak ia bidzalika bil lafzi insyaallah. Au nawaha tu akan at-tabarruka, ambil berkat dengan lafaz insyaallah tu. Tu. Sebab bila kita sebut insyaallah ni ada berkat, ada jadi. Sebab tu lah hadis Bukhari kita baca,
Nabi Daud ni tawaf bini dia melantu 100 orang. Dia kata kalau lekat perut semua ni, kalau mengandung bini-bini aku, dapat lelaki-lelaki semua, aku nak pergi perang. Nabi kita, kalaulah Daud ni kata insya-Allah jadi sungguh, ada berkat lah insya-Allah tu. Nabi Daud kata insya-Allah lah, lepas dia berucap dia kata insya-Allah. Dengan berkat insya-Allah tu Tuhan jadi sungguh. Lekat perut, mana mengandung anak-anak bini dia, anak lelaki-lelaki boleh berperang. Nabi kita rasa ruginya kalau disebut insya-Allah lah, jadi tu ada berkat. Sini pun hal tu. Dia nak ambil berkat dengan lafaz insya-Allah, nak tabarruk dengan lafaz insya-Allah. Tak jawab lagi masalah tu. Au annal fi'la waqi'un. Nak atas mana ni? Au annal fi'la waqi'un. Atau tabarruka gitu. Ni wa qasada bidzalika, qasad ia musalli dengan demikian itu lafaz insya-Allah tu akan bahasanya perbuatan tu waqi'un bi masyiatillahi, ialah jatuh ia berlaku ia al-fi'lu tu bi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Jawab bagi lau tadi, lam yadurra, tidak memberi mudarat ia mana ia zalika. Zalika lafaz insya-Allah. Habis. Au nawaha tadi. Zalika insya-Allah au niyatiha. Au zalika au anna al-fi'la waqi'an bi masyiatillah. Tadi lam yadurra. Tiga masalah tu. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, awit ta'liqa, wa atlaqa aw atlaqa lam yasihha lil munafati. Atau tabarruka. Jadi law aqaba an-niyyata bil lafzi insyaallah aw nawaha wa qasada bidzalika ta'liqa atau tabarruka. Berniat ia demikian itu tu akan ta'liq. Ta'liq ni buat syarat. Syaratkan. Buat syarat. Dengan in tu. In syartiyah. Dia buat ta'liq. Au atlaqa ataupun semata-mata. Niat tabarruk pun tak. Tadi dak zalika kembali pada dua tu. Lam yadurra zalika tabarruk au dua tu. Au annal fi'la waqi'an bi masyiatillah dua tu. Tu zalika lam yadurra ai zalika ta'lilah. Zalika zalika lafaz insyaallah bitabarruki aw anal fi'la waqi'un bi masyiatillah. Ini pula berniat ia qasad demikian itu tu akan ta'liq, akan mensyarat, buat syarat. Aw atlaqa ataupun tak niat apa, tabarruk pun tak, ta'liq pun tak. Lam yasihha, tidak sah ia. Tidak sah ia. Ya zalika niyah, demikian niat tu sebab apa? Lil munafati, kerana bernafi nafian. Tidak sah kerana bernafi nafian. Dalam kata ay hamla lil itlaqi ala ta'liqi, kerana menanggung itlaq, bagi itlaq tu atas ta'liq.
Lianna harfa syarti wa huwa in tu sarihun fihi sarih. Fala yansarifu anhu, maka tidak terpalinglah daripadanya, daripada syarat tu, illa biqasdi tabarruki wa nahwihi, melainkan dengan qasad tabarruk. In tu melainkan qasad tabarruk tak apa. Sebab in pakai makna syarat manasai lah. Mana bila itlaq dia kembali pada in balik. Bila itlaq saja dia kembali pada asal itu syarat lah. Melainkan diganti syarat tu dengan tabarruk tak apa lah. Tak jadi syarat lah, jadi tabarruk. Kalau itlaq dia jadi syarat balik. Habis. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'idatun ay hadhihi fa'idatun. Law qala syakhsun li akhar, macam li akhar, jikalau berkata seorang bagi seorang lagi lah, syakhsun akhar, dia kata apa ni, muqalqal bagi qala syakhsun salli fardaka, semayang olehmu akan fardu engkau, akan semayang fardu engkau, semayang zuhur ni. Kemudian walaka alayya dinarun, dan bagi engkau atas aku ni, wajib bagi aku, wajib atas aku bagi engkau ni dinarun, 1 dinar. Kemudian fasalla, maka sembahyang ia akhar tu, bihadhihi, dengan ini, bihadhihi niyati, dengan ini niat. Niat mana? Niyati mana? Niyati tahsil dinar, niat nak menghasilkan, mendapatkan dinar. Dia pun sembahyang lah sebab nak dapat 1 dinar akhar tu. Jawab bagi law tadi, law qala syakhsun li akhar tu, lam yastahiqqad dinara, nescaya tidak mustahak lah musalli tu ataupun al-akhar tadi ad-dinara, akan dinar. Tak sepatut, tak mustahak, tak wajib bagi pun dinar tu. Tak dapat 1 dinar tu, tapi hukum sembahyang ni dia kena. Hukum dia sembahyang dengan niat dapat 1 dinar tu, dia sembahyang macam ni lah. Salli fardhu subhi raka'ataini, sembahyang fardu. Tapi lah hati dia ada niat juga, niat nak dapat 1 dinar dengan sembahyang dia tu. Wa ajza'athu salatuhu, dan memadalah akan dia akan akhar tu, salatuhu, oleh sembahyangnya, sembahyang akhar. Sembahyang dia jadi, tapi tak mustahak dapat 1 dinar. Pasal apa tak mustahak? Ka'an qala usalli fardhu zuhri wali ala fulanin dinarun. Dia niat dah hati dia. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum kepada Allah Taala, tapi dah hati dia kata apa? Li, bagi aku ni, ala fulan, ni atas orang tu 1 dinar.
Dia tak berlafaz lah. Dengan ni dia cuma di hati dia tu, kosok di hati dia tu. Dia tak sebut lah masa takbir tu. Nak sebut macam mana takbir. Makna dia niat di hati dia. Ataupun kalau dia berlafaz sebelum, tak apa juga. Berlafaz tu tak niat lagi. Dalam dia cerita tu. Tidak mustahak. Li'annaha ju'alatun. Ju'alah mana? Lam ta'ud. Ada ya'udu. Yang tidak kembalilah. Al-manfa'atu oleh manfaat tu. Fiha fil ju'alah tu. Alal muja'ili. Atas muja'il, atas orang yang membuat. Ju'alah ni tawaran lah. Kita menyebut ju'alah tawaran. Yang tak kembalilah manfaat tu. Bukan dia atas muja'ili, atas orang yang menawar kan dia. Alal muja'ili, atas orang yang menawar. Manfaat sembahyang ni bukan patah balik kepada, kalau kita ju'alah siapa-siapa boleh cari hamba aku yang hilang. Nah, aku nak bagi 10,000. Orang pergi cari, jumpa. Jadi kita dapat sahaya. Orang yang menawar tu dapat sahaya dia. Lepas tu dia membagilah upahan. Ini ni, kalau dia semayang, pahala dapat siapa? Gugurlah fardu dia. Fardu dia tu gugur, kita tak dapat apa-apa pun. Kita tak kira lah kot kita dapat pahala menyuruh pun, tak kira kot tu. Atas jumlahnya dia buat, dia dapat. Dia buat, dia dapat. Jadi ini ju'alah yang tak kembalilah manfaat kepada orang yang menawar tu, tak dapat. Sebab tu tak mustahak. Dalam Mudabiri dia kata apa? Qauluhu lam yastahiq ad-dinara, lam yastahiq ad-dinara, tidak mustahak dinar tu. Li'anna al-iltizam, hanya sama iltizam tu. Bukan ilzam tak. Ilzam kita menekan dia. Jadi iltizam ni kena pada orang yang membuat lah. Dia usaha membuat tu, innama yasihhu, hanya sahnya sah ia iltizam fima yalzamul insana aw yatlubu minhu ka qawli li ghairihi addi, tunai olehmu di daini akan hutangku. Wa ana ufika amma malzamu al-mukhataba idh ja'al amruna. Allah banyak, tak apa, tengok lagi. Jadi kita ambil tadi ya. Karena orang yang menyuruh tu bukan dapat faedah, bukan dapat apa pun. Sebab tu tak wajib dah dia. Ini ju'alah yang tak kembali manfaat kepada orang yang menawar. Tawaran yang tak kembali pada orang yang menawar. Jadi sebab tu tak mustahak. Walaupun macam tu sembahyang dia jadi. Macam walau nawas salata wa daf'al gharimi. Wa daf'a macam itu. Walau nawas salata, jikalau berniat ia seorang tu akan sembahyang, atah pada as-salata wa daf'a macam itu. Ni walau nawa, boleh baca wa ma'iyah, serta daf'al gharimi, serta menolak akan gharim, akan orang yang menuntut hutang, tuan hutang. Orang berhutang main nak cari dia, dia masuk sah sembahyang. Lagi kau tu tak balik, dia sembahyang itu. Orang tak cari dia, tengok tak jumpa cari. Sahhat salatuhu, sahlah oleh sembahyangnya yang musalli.
Kenapa sah semayang? Lianna daf'ahu hasilun, karena menolaknya gharim tu hasil. Wa illam yanwi, sekalipun royah bagi hasil. Wa illam yanwihi, sekalipun tidak berniat ia musalli, hu akan daf'ahu daf'an gharim. Kalau dia tak niat pun orang cari tak jumpa juga. Supaya kita makan nasi niat nak kenyang. Aku makan banyak-banyak 3 pinggan ni niat aku nak kenyang, tak niat pun kenyang. Gitu. Habis itu sebab tu sah sembahyang ni ulama fiqh kita duk cari. Duk selesai masalah kita ni. Kalau nak berhenti banyak lagi ni. Sini. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, bi khilafi ma law nawa bi salatihi fardan wa naflan ghairu tahayyatin wa sunnati wudu'in litashrikihi baina ibadataini la tandariju ihdahuma fil ukhra. Bi khilafi ma ni kena pada masalah. Wa dhalika ambil mudhaf ilaih bagi ma law nawas bi salatihi fardan. Wa naflan, ini masalah tasyrik ni. Masalah tasyrik dengan niat tak? Niat kita ni kita sekutukan. Tadi dia sekutu dengan apa? Dia tasyrik niat sembahyang dengan niat menolak gharim. Serta menolak gharim, tasyrik lah tu. Lagi tu, wa zalika mana? Zalika niyatus salah ma'a daf'il gharim tadi. Bermula demikian niat sembahyang serta niat menolak gharim. Mutalabisun bi khilafi, bersepakat ia dengan menyalahi ma law, masalah jikalau. Ma dengan mana masalah? Nawa bi salatihi, berniat ia syakhsun tu bi salatihi dengan sembahyangnya fardan akan fardu, maf'ul bagi nawa. Wa naflan dan sunat. Sembahyang dia tu fardu dan sunat. Tapi istisna sikit. Halakan salah tadi akan sembahyang. Sembahyang lah. Halakan salah. Salatun naflin. Halakan salatun naflin tu akan sembahyang sunat tu ghair tahayyatin wa sunnati wudu'in, bukanlah sembahyang tahiyat masjid dan bukanlah sunat wudu'. Mana sunat yang lain. Seperti sunat apa? Seperti sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Dan sembahyang pada zuhur dicampur dengan sembahyang sunat qabliyah, dia muakkad dengan ghairi muakkad sekali. Sahaja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat serta qabliyah, boleh tu. Mana tafriq bagi bi khilafi? Kena buat sendiri lah. Fala tasihhu salatuhu. Gitulah. Fala tasihhu salatuhu, tafriq bagi bi khilafi tadi. Maka tidak sahlah oleh sembahyangnya. Barulah ilat tak sahhu. Ilat pada la tasihhu litashrikihi. Kerana menyengutunya. Dhafat pada fa'il, kerana menyengutu olehnya, oleh nawi orang yang berniat tu,
menyekutukan baina ibadataini, di antara dua ibadat. Dua ibadat yang mana? Ibadatain, di antara dua ibadat la tandariju, yang tidak bermasuklah ihdahuma, oleh salah satu daripada keduanya ibadatain, fil ukhra, pada yang satu lagi. Ini ada dibahas dalam kitab kaedah fiqh. Ada ibadah-ibadah yang boleh bermasuk. Tadilah yang boleh masuk seperti tahiyat masjid. Mayang fardu serta tahiyat. Mayang fardu serta sunat wuduk boleh tu. Cuma itu ada khilaf lagi lah tu bab sunat tahiyat. Ilah masalah. Kalau kita sembahyang fardu serta tahiyat, gugur tak tahiyat masjid. Sembahyang fardu serta sunat wuduk gugur tak? Ada khilaf itu Syekh Rabi bin Syekh Hajar. Mana salah satu pendapat kata gugur tuntutan tapi tak dapat pahala. Kalau kita masuk masjid mayang fardu terus, dah orang qamat dah mayang fardu, tapi dalam niat kita tu kita niat fardu semata-mata. Gugur tuntutan tahiyat. Sebab kita dah semayang apa-apa bila masuk masjid, mayanglah apa-apa, gugurlah tuntutan. Tapi tak dapat pahala kalau tak niat. Itu khilaf Syekh Mahjab dan Syekh Ramli. Syekh Ramli kita dapat pahala juga. Sama juga dengan sunat wudu. Kita semayang apa-apa pun lepas pada wudu, gugur tuntutan tapi tak dapat pahala. Nak dapat pahala kena niat. Ni tu ya, kecuali tu mana tahiyat masjid dengan sunat wudu boleh kita tasyrikkan dia. Kita tasyrikkan, kita sekutukan dengan sembahyang fardu boleh niat. Tapi ada sunat-sunat yang tak boleh kita nak kampuh. Fardu dengan sunat tak boleh. Itu yang tak sah. Sebab tak sah, sebab tasyrik, menyekutukan. Tentang mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bawah ada banyak cerita tu lah Syekh tu. Baca tengok. Banyak cerita juga. Sekali lagi. Walau qala, jikalau berkata ia musalli tu. Usalli. Seperti usalli fardu zuhri masalah lah. Li thawabillahi ta'ala. Kerana pahala Allah. Aku semayang ni kerana pahala Allah Ta'ala. Aulil harbi, ataupun kerana lari. Min iqabihi, daripada siksa Allah. Mayang kerana nak pahala, mayang takut kena siksa. Jawab dia, sahhat salatuhu. Dia sahlah oleh semayangnya ni syakhsun tadi. Khilafan lil Fakhr Razi. Aqulu dhalika, aku kata demikian itu tu. Demikian mana? Demikian salatuhu tu hala kauni mukhalifan. Dalam keadaan aku ni, khilafan makna mukhalifan, ta'wil isim fa'il. Khilafan tu masdar. Hala kauni mukhalifan, dalam keadaan aku ni ialah yang menyalahi. Lil Fakhr Razi, bagi kataan Imam Fakhr Razi. Razi kita tak sah lah. Habis. Lihat dia. Lihat dia luruh dengan elok. Habis tuan-tuan, kita berhenti. Wasani min arkanis salah al-qiyamu wallahu a'lam.